Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini. Dialah yang mengurus serta mentadbirkan segala hal ehwal alam ini dengan undang-undang dan peraturan ciptaannya bagi tiap-tiap satunya. Maka dalam menjalankan undang-undang dan peraturan terhadap pentadbiran kerajaannya yang amat luas itu, Allah dengan kehendaknya menjadikan kaki tangan dan bala tenteranya, yaitu malaikat. Maka dengan itu, penciptaan malaikat menunjukkan maha disiplinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguruskan alam ini, walaupun ia mampu melakukan sesuatu tanpa malaikat. Malaikat adalah makhluk yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengingkari perintahnya. Berbeza dengan manusia yang sering lalai dalam melaksanakan perintahnya. Berlainan dengan manusia yang asalnya dicipta dari tanah, malaikat itu dijadikan dari nur, dan mereka sejenis makhluk yang gaib yang tidak dapat diketahui keadaan mereka dengan panca indera kecuali apabila mereka menjelma atau menyamar sebagai makhluk yang lahir. Beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman, dan dalam masa yang sama beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Malaikat sebagai makhluk Allah yang sangat mulia, Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Allah meninggikan darjat mereka dan memuliakan mereka. Namun, walaupun mereka memiliki kemuliaan seperti ini, mereka tidak keluar dari sifat ubudiyah mereka, yaitu sebagai hamba. Selain itu, mereka tidak mampu melakukan kezaliman itu. Jika salah seorang dari mereka berbuat demikian, nescaya Allah akan mengazabnya dengan api neraka. Selain beriman kepada malaikat, beriman kepada perkara-perkara yang gaib itu pula menjadi garis perbezaan di antara manusia dengan haiwan yang hanya dapat mengetahui setakat apa yang dicapai oleh panca indera, sedangkan segala yang bersabit dengan wujudnya adalah lebih luas dari apa yang dapat dicapai dengan panca indera. Manusia harus menyadari bahawa perkara-perkara gaib yang ada di luar alam zahir ini adalah lebih luas dari apa yang boleh dicapai oleh fahaman akal mereka dalam umur mereka yang pendek dan terbatas. Oleh yang demikian, maka bagi menyelamatkan tenaga akal yang terbatas itu dari terbuang dengan sia-sia, tidaklah patut digunakan ia pada perkara-perkara yang tidak dapat dikuasainya. Sebenarnya, tenaga akal yang dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah patut digunakan untuk menjalankan tugas mengatur kehidupan dalam alam ini dengan cara memerhati, mengkaji dan mengambil kesimpulan untuk mencapai lebih kemakmuran dalam kehidupan dunia yang menjadi jambatan bagi kehidupan di akhirat kelak. Malaikat memiliki sifat-sifat yang juga wajib diimani. Sifat itu meliputi selalu beribadah kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, mengamalkan perintah Allah, serta tidak makan dan minum. Allah menciptakan banyak malaikat dengan pelbagai tugas. Hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat. Terdapat 10 malaikat berserta tugasnya yang wajib dipercayai. Manusia akhirnya akan mengakui bahawa tiap-tiap yang terbatas tidak akan dapat menghubungi apa yang di luar batas. Dengan itu, akal dengan sendirinya terpaksa mengakui bahawa perkara yang di luar batas itu mustahil dapat dicapai oleh kuasa pemikirannya. Oleh itu, maklumat mengenai perkara-perkara gaib hanya boleh diterima dari yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.
yang mana ilmunya meliputi perkara-perkara zahir dan batin, perkara-perkara gaib dan nyata. Maklumat yang tersebut ialah segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis yang sahih. Mengenai malaikat, Sa'id bin Al-Musayyab berkata bahawa mereka itu bukan lelaki dan bukan perempuan. Mereka tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Bagi mengenal malaikat selanjutnya, maka boleh dikatakan bahawa mereka adalah jenis makhluk yang dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persediaan untuk mematuhi perintah Allah semata-mata. Maka dengan itu, mereka tidak akan pernah menderhaka kepada Allah sekali-kali. Mengenai bilangan para malaikat, ia amat banyak sehingga tidak diketahui jumlahnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap seorang mukallaf diwajibkan beriman kepada malaikat dengan cara ijmal ataupun umum tanpa perlu memperincikan bilangannya. Malaikat secara umum mempunyai pelbagai tugas. Ada yang ditugaskan menjaga cakrawala, menurunkan hujan, mengatur rezeki, menumbuh dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman, menghala dan menahan angin dan awan, menjaga dan menguasai gunung ganang, bukit bukau, lautan, dan lain-lain. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua dari 6, sehingga iman seseorang hamba tidak sah tanpa beriman kepadanya. Al-Quran sendiri penuh dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang malaikat, kumpulan dan peringkat mereka, demikian pula perintah beriman kepada mereka, peringatan jangan mengingkarinya, penjelasan tentang keadaan mereka di hadapan Allah dan manusia.